Baik, tumpuan negeri di bawah Bayu dakwaan akan berlaku serangan di Sabah disebar pihak tidak bertanggungjawab. Rinciannya terus saja bersama Jovinia Jimlajim di Kota Kinabalu. Silakan. Ya, Azam, susulan dakwaan akan berlaku serangan dari negara Filipina terhadap negeri Sabah pada Februari depan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman, Datuk Hazani Ghazali meminta orang ramai agar tidak panik kerana maklumat berkenaan tidak sahih dan disebar oleh pihak yang cemburu dengan keadaan keselamatan di negeri ini. So, maklumat tu maklumat tak sahih dan kita pun dapat info memang ada perjumpaan di sana tapi bukan berkaitan untuk klaim terhadap Sabah atau nak serang Sabah dan sebagainya, tapi more on security matters yang ada di sana dan dia fokus untuk keselamatan di sana dan untuk pertahanan keselamatan dia juga daripada elemen-elemen teroris, lawless element dan sebagainya. Kita tak kena-mengena pun dengan cubaan ataupun untuk serangan. Jelas Datuk Hazani, kedua-dua negara saling menjaga hubungan baik untuk kemakmuran serta keharmonian meningkatkan kemajuan ekonomi masing-masing. Dalam masa sama katanya, pasukan keselamatan termasuk polis Diraja Malaysia juga sentiasa bersiap sedia memastikan keselamatan dan kedaulatan negara sentiasa terpelihara. Media antarabangsa sebelum ini melaporkan satu mesyuarat diadakan pada 1 Disember lepas bagi membincangkan penubuhan tentera di Raja Sulu untuk melancarkan serangan menyasarkan kawasan pesisir iaitu Lahad Datu dan Semporna. Datuk Hazani ditemui media selepas Majlis Penyematan dan Serah Terima Tugas Komander Eskom di Menara Kinabalu. Sementara itu, Komander Pasukan Simpanan Persekutuan Bukit Aman DCP Hamzah Ahmad dilantik menjadi Komander Eskom yang baharu menggantikan DCP Datuk Ahmad Fuad Osman yang bersara esok. Ketika ditemui pemberita, DCP Hamzah menyatakan beliau akan menjalankan tugas dan amanah diberikan sebaiknya dan bekerjasama dengan agensi keselamatan lain untuk menjaga kemakmuran negeri Sabah, khususnya di Pantai Timur. Dan saya akan berjanji nak semak semula apa yang perlu diberi penambahbaikan ataupun kita buat sedikit pembaharuan dalam usaha-usaha penegasan keselamatan ini bagi memastikan, macam saya cakap, memastikan bahawa kita selamat dan kita semua sekali berada dalam keadaan yang paling selesa lah, khususnya di kawasan Pantai Timur Sabah. Majlis Serah Terima Tugas disaksikan Ketua Menteri Datuk Seri Parlimen Haji Jinor bersama Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Parlimen Safar Untung dan Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Dr. Zulkapli Muhammad. Majlis Anugerah Tokoh Imam dan Penarafan Bintang Kebersihan Masjid dan Surau Peringkat Negeri Sabah berlangsung secara sederhana di Wisma Muiz Kota Kinabalu. 4 anugerah disampaikan dalam Majlis Anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAHINS. Abdul Rahman Brahim dari daerah Tawau diumum penerima anugerah imam, manakala Hartono Hendrikus dari Kuala Penyu penerima anugerah kepimpinan pengurusan masjid. Masing-masing menerima RM2,000 dan RM1,000 disampaikan Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif. Saya yakin dengan adanya program ini, khususnya berhubung dengan pengimarahan masjid dari sudut kebersihannya, sudah pasti masjid akan menjadi contoh dan memancarkan nilai-nilai sebenar masjid itu. Turut diumumkan Jahan kategori masjid disandang Masjid Azizur Rahman Kimanis Papar, Naib Jahan Masjid Nurul Hidayah Kampung Kuala Monsok Tambunan dan tempat ketiga Masjid Sahabat Sindumin Sipitang. Manakala kategori surau, Jahan dimenangi Surau Taman King Fuk Tawau, tempat kedua dan ketiga masing-masing dimenangi Surau Al-Fat PPR Gayang Tuaran dan Surau Ihsaniyah Kampung Siasai Kota Belud. Seramai 33 imam masjid, qariah serta rawatib turut menerima penghargaan RM500 sempena majlis berkenaan. Sebanyak RM101 juta kutipan zakat fitrah dan zakat harta berjaya dikutip Pusat Zakat Sabah sepanjang Januari hingga 8 Disember 2021. Daripada jumlah itu, RM80 juta telah diagih kepada golongan asnaf antaranya fakir, miskin, amil dan mualaf. Ketua Sektor Pungutan Zakat Bahagian Zakat dan Fitrah Sabah Wan Muhammad Zakri bin Wan Yaakob berkata, umat Islam yang ingin menunaikan zakat boleh berbuat demikian di pelbagai platform termasuk secara dalam talian.
Mereka yang mempunyai akses kepada online banking ataupun perbankan internet boleh membayar zakat melalui online banking mereka. Selain daripada kita telah melantik beberapa penyedia aplikasi pembayaran atas talian seperti Shopee, Boost, Tulus, Snap and Pay dan sebagainya. Beliau yang ditemui RTM di Pusat Zakat Sabah Kota Kinabalu turut memberitahu kaunter hujung tahun juga akan dibuka di semua cawangan Pusat Zakat Sabah bermula 18 hingga 31 Disember ini. Operasi dijalankan sepanjang minggu termasuk Sabtu dan Ahad bermula 9 pagi hingga 3 petang. Wan Muhammad Zakri menyeru kepada semua umat Islam agar melunaskan pembayaran zakat agar lebih banyak asnaf dapat dibantu. Pengguna jalan raya yang melalui kilometer 6.1 Jalan Indra Sabah Tawau diingatkan agar berhati-hati berikutan berlaku mendapan, rekahan serta runtuhan dianggarkan lebih 10 meter. Hasil pemeriksaan oleh Jabatan Kerja Raya JKR mendapati kerosakan adalah akibat berbetung yang pecah. Jurutera JKR Tawau Aisyah Turisda Ashkul ketika ditemui di lokasi berkata pihaknya menerima aduan awam mengenai kerosakan pada 7 Disember. Buat masa ini hanya satu laluan dibuka untuk kenderaan kecil. Selepas mendapat insiden report, kami terus mengarahkan konsesi untuk buat TMP supaya jalan dipastikan jalan selamat kepada pengguna, dan untuk permanent solution kita akan menggantikan seluruh culvert dan dijangkakan mungkin kalau peruntukan diluluskan dalam tahun depan. Turut meninjau lokasi berkenaan ahli Dewan Undangan Negeri APAS yang juga pembantu Menteri Keuangan Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Pihak JKR dan juga pihak konsesi telah membuat analisa dan laporan kepada Kementerian Kerja Raya JKR HQ untuk mendapatkan peruntukan bagi membaiki kerusakan-kerusakan yang berlaku, khususnya tempat ini mendapat berlaku. Pihak JKR dan syarikat konsesi turut mengambil tindakan memasang penanda amaran serta tali amaran keselamatan di sepanjang laluan berisiko mengalami runtuhan sementara menunggu peruntukan membaiki keseluruhan kerosakan dijangka pada Mac depan. Datuk Nizam turut meminta JKR agar mengeluarkan notis pemberitahuan menghalang kenderaan berat melalui jalan berkenaan demi keselamatan pengguna lain. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah bayu. Patuhi SOP, teruskan bersama RTM untuk berita sahih. Kita kembali kepada Azam yang akan sempurna. Silakan. Baik, terima kasih Jovinia langsung dari Sabah.